tu dah selesai dah. Mudah-mudahan bertambah baiklah keadaan Malaysia. Ingat pada untuk hari ni, pagi ni, hari tu ayah dah bagi tahu dah kan. Kultum ni kita buka tajuk yang ayah dah forward ke tu kan. Ada satu tu yang Razi punya ceramah tu, tajuk apa ni? Sahabat-sahabat amalan apa ni? Ulama-ulama ayat zaman dulu-dulu lah. So, dalam tu ada kisah tentang apa ni, disebut Abu Hurairah. Macam mana Abu Hurairah dia beramal. Abu Hurairah ni dia terkenal lah, dia meriwayatkan hadis banyak. Dia sendiri meriwayatkan hadis banyak, 5,000 hadis. Dia bergaul dengan Rasulullah selama 3 tahun. Jadi bila dengan pergaulan selama 3 tahun, dengan begitu banyak hadis kan. Jadi ada orang kadang mau petikai lah, betul ke ni Abu Hurairah banyak sangat ni kan. Dan tamu dia puak-puak Syiah, puak-puak Salafi apa ni betul. Sampai apa ni, dulu ada masa ayah kerja kat hospital, ada orang sebarkan salah kecil lah. Tajuk dia syahadat Abu Hurairah. Mana dia dalam tu tujuannya dia bagi tahulah syahadat tu, kalimah syahadat dia Abu Hurairah pandai-pandai tambah yang nombor 2 tu. Mana konon asyhadu la ilaha illallah satu ya, Muhammad Rasulullah tu Abu Hurairah yang mereka begitu sekali lah buruknya apa kan, usaha nak memburuk Abu Hurairah kan. Tapi benda tu tak masuk akal lah kan. Apa kelabut baik tu. Sampai lepas benda tu Ustaz Razi jawab, kalau bagi orang yang bertikai lah, dia kata benda dah selesai zaman Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar kan keras orang ni. Maknanya bila ada orang timbul benda tu, ada isu, orang cuba nak bangkitkan isu tu, Sayyidina Umar panggil Abu Hurairah kan. Dia tanyakan, wahai Abu Hurairah, cuba terang macam mana kamu ni boleh bawa hadis sampai 5,000 kan dalam masa 3 tahun. Dia bagi jawapan dia katakan, saya duduk kat masjid dia kan, dia ahli supah kan, kat Madinah tu. Kalau saya pergi Madinah tu, sebelah makam Rasulullah tu ada yang tempat tinggi sikit kan, agak dalam 3 jengkal tinggi dia. Lepas tu lah tempat sahabat-sahabat ahli supah duduk. Ahli supah ni dia memang ahli masjid lah akhirnya lah kan. Makanan ni pun kadang ada orang bagilah. Dia Abu Hurairah salah seorang padanya lah. Dan dia dapat gelar Abu Hurairah sebab dia suka kucing. Dia Hurairah tu bukan anak kucing lah. Dia jumpa Rasulullah itu, dia bawa macam dia pakai baju jubah tu kan, dia macam timbul kan, bengkak kan. Dia tanya apa, dia kucing lah. Dia begitulah. Lepas dia panggil Abu Hurairah. Tu gelar tu bukanlah benda yang buruk kan, benda yang macam apalah, benda yang dia pun suka dengarnya tu kan. Tu gelar Abu Hurairah. So bila Sayyidina Umar tanya macam mana dia tu, dia katakan, orang lain, sahabat-sahabat lain pergi berniaga lah, pergi pasar, pergi macam-macam kan. Saya duduk kat sini je kan. Mana pagi petang siang malam lah kan, dia bergaul dengan Rasulullah. Jadi apa yang dia pandang, apa yang dia dengar, cuma dia catat kan. Itulah jadi dia. Jadi Sayyidina Umar puas hati kan. Maknanya penjelasan tu betul musabah kan. Jadi itulah kisah dia Abu Hurairah. Jadi kalau orang nak bangkit sekarang, maknanya tak perlulah, Sayyidina Umar dah selesai benda tu lah. Itu cara jawapan kita lah. Abu Hurairah ni dia satu hari dia jumpa Rasulullah. Dalam kisah dalam, boleh buka balik WhatsApp tu kan, ayat hantar tu kan. Boleh ulang-ulang balik benda tu, banyak faedahnya. Tanya kat Rasulullah, bagi satu benda, satu amalan ke apa ke. Kan bila bagi tu aku tak payah nak tak payah nak tanya-tanya panjang-panjang lagi lah. Bagi amalan dia lah. So Rasulullah katakan kamu dalam tu dia suruh berzikir la ilaha illallah maksudnya itu kan. Sebab berzikir Allah ni, dia orang yang berzikir Allah tu boleh apa kan, akan apa ni, masuk surga lah dengan zikir tu.
Jadi Rasulullah Abu Hurairah ni dia mengamal lah zikir la ilaha illallah tu. Satu hari dia berzikir 12 ribu. Sama macam nafas aku lah kan. Apa ni bateri dulu ni, ambil dia punya wire tu. Ambil ni tengok dalam kotak. Kejap dia ada notif keluar macam bateri kurang, dia tak sambung, bateri mak ambil je. Jadi sana Abu Hurairah ni dia cara dia berzikir dia buat satu tasbih lah. Tasbih tu dia buat daripada macam kain guni lah, dia gulung-gulung, dia bulat panjang. Panjang ni berapa? Panjang ni 2,000 tasbih. Kita punya tasbih kita 100 kan, 33 100 dua orangnya 2,000. Malam balung atas ni tunjuklah saya punya tasbih yang paling panjang yang saya ada lah. Saya beli dekat apa ini Nizamuddin kat Delhi kan. Ayah nak bayang Abu Hurairah punya panjang tasbih lah. Ni ayah punya tasbih itu. Macam lansir apa kan? Panjang ya. Macam lansir. Tapi Alung malah habis dia buat pusing lah. Ayah pun tak habis. Ayah pun tak habis. Tahniah Alung. Ni tangkai kan? Ni panjang. Nampak? Panjang. Alah, habis yang warna hitamnya 500. Yang ni 1,000 belum cuba lagi. Dah habis lupa kan? Alung try yang warna hitam 500. Yalah, ada satu 500, ni 1,000. Ni dah habis lupa. Habis dia kan? Sambung kan? Sambung lagi. Dah lupa. Kan? Ada lebih lagi. Ayah beli kat mana lah? Saya beli kat Nizamuddin di Delhi. Ayah ke merantau beli? Tak apalah, nanti lah bila dah senang-senang tu nak berlatih lah, nak buat jadi berdarah kan. Sekejap nak wire apa dia? Nak sambung bateri tu nak keluar warning ni. Ya. Okey. Bateri macam lemah pula. Taklah kita mengambil iktibar lah daripada sahabat-sahabat Nabi kan. Maknanya bukan jalan-jalan lah. Ayah pun tak buat lagi, tapi tak apalah, insyaAllah lah kan. Bansu kan. Di antara tu lah ni punya zikir yang paling abdal kan. Memang ada hadis Nabi kan, Abdul Zik kan. La ilaha illallah kan. Tapi ayah pun tak dapat nak beramal banyak macam Hurairah lagi lah. Tapi ayah cakap ni amalkan yang baca Quran cari satu juzuk kan. Sebab dia baca Al-Quran tu macam setanding kan. Satu huruf tu kalau kepala 10 kan. Jadi memang dianjurkan. Jadi yang dah melekat, yang tu melekat lah. Yang la ilaha illallah ni kan suruh terbatil kan, memanyakkan. Tak boleh lepas solat tu buat 10 kali ke kan. Dan satu lagi amalan selawat kan. Mana baca Quran la ilaha illallah ni orang panggil tahlil lah. Tahlil tu daripada la ilaha illallah tu halala kan, tahlil. Kalau tasbih tu dia sabbaha kan. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ada 4 tu lah. Wang lebih. Ya. Kau dah on ke tu? Dah. Dah hilang sejak hilang lagi tu kan. Tiga. Nombor 1 baca Quran hari-hari. Jadikan amalan. Satu lagi tahlil la ilaha illallah tu. Buatlah sekali kita mampu lah kan. Dan satu lagi tu selawat Nabi. Dan Ustaz Razi tu dia pesan bagi orang yang tak jumpa mursyid lah, nak cari mursyid kan lagi bagus lah kan. Bacalah selawat banyak-banyak kan. Selawat tu insya-Allah akan buka jalan lah untuk cari mursyid. Ataupun melalui selawat pun, selawatnya direct pada Rasulullah kan, dia akan jadi kontak lah. Pada yang panjang macam dia connection lah kan. Atau frekuensi lah istilah sekarang ni kan. Kita dengan Rasulullah. Sebab ada selawat ni, ada satu kisah tu yang satu sahabat, satu ni zaman Abdullah bin Mubarak ni, dia ni wali besar kan.
sufi lah. Ada satu orang dua beranak pergi Mekah sekali. Ni dekat dalam perjalanan apa dia bapak dia meninggal dalam kemah tu. Lepas tu bapak tu muka dia berubah jadi hitam kan. Jadi dia sedih lah. Susah hati lah kan. Dia terlelap dan jumpa satu orang ni lelaki yang baju putih cantik muka kan, datang diusap kepala bapak ni, muka bapak jadi cantik balik. Lepas ditanya kan, ni cik siapa, tuan ni siapa? Dia kata saya Muhammad Rasulullah. Awaknya bapak ni dulu dia nakal dia kan, banyak buat maksiat macam-macam kan, tapi dia tak pernah lupakan selawat. Selawat tu macam harian ni lah kan, siang malam selawat. Jadi berkat syafaat selawat tu dia datang walaupun dia banyak dosa, tapi Tuhan apa kan, Nabi Rasulullah bagi syafaat. Lepas tu muka dia cantik. Bila sedar daripada tidur tu tengok betul bapak dia dah buat cantik. Selepas daripada tu dia pula mengamalkan selawat pula. Jadi apa dia bekerja selawat kan. Sampai dia pergi tawaf, pergi Mekah, dia bertawaf tu orang lain baca macam-macam doa lah, Rabbana atina ke apa benda. Dia mana semua selawat. Jadi itulah Mubarak ni tengok pelik orang ni kan. Lepas tu dia dah habis tawaf, dia tanya, wahai pemuda kan, aku perhatikan kau ni semua bertawaf ni berselawat kan. Kenapa kan tak macam orang lain buat lah kan. Dia kata tuan ni siapa? Dia kata saya Abdullah Mubarak. Bila sebut Mubarak tu terkejut dia kan. Sebab ulama besar kan. Lepas tu dia bagi tahu lah kan, kalau bukan tuan yang tanya saya tak jawab lah kan. Dia cerita pengalaman tadi lah. Ambil kita itu iktibar lah. Itu. Tiga tu lah ni kan, mana baca Quran, selawat dengan la ilaha illallah kan. Sebab la ilaha tu bukan siapa yang akhir kalam kan dapat ucap la ilaha illallah masuk syurga. Itu dia punya kelebihan lah. Jadi itulah balik pada Abu Hurairah tadi. Dia punya tasbih tu ayah tadi 2 depa setengah kan. Itu baru 1,000 lah. Dia 5 depa lah. Kalau di tu kan. Di double kan. Dia habis lah tu. Dia sehari. Orang tanya berapa banyak sehari-hari. Dia kata dia baca dia 6. Mana 6 kali lah. 6 kali 2, 12,000 lah. Ikut nafas lah. Saya tak arif sangat lah. Mungkin boleh jadi nafas dia. 12,000 ke, 24,000 ke. Siapa yang tahu tu lah. Dia ada kalau kita boleh pakai jam kita kira kan. Kan nafasnya ada orang nafas laju, ada orang nafas tak sederhana kan. Okey. Jadi dalam ketiga-tiga amalan tu kan, baca Quran ke, tahlil ke, atau selawat ke, dia punya latar belakang dia mengingat kan. Mana itu semua tiga-tiga tu zikir semua tu. Mana mengingat Allah Taala. Itu dalam Quran ada tu yang Allah bercakap dengan Nabi Musa kan. Kan aqimis solata li zikri. Jadikan solat kerana ingat kepada aku. Itu jadi itulah yang dulu tajuk kita dah keluar, tajuk khusyuk dalam solat semua tu. Mana isi solat tu khusyuk tu lah. Memang macam mustahil lah kita nak dapat 100% kan. Tapi dalam hadis Nabi tu dia katakan ada orang dapat 1/10, 2/10, 3/10 kan. Jangan dapat kosong tu dah lah kan. Jadi dapat 2/3/10 tu lah. Satu lagi perkataan khusyuk tu kan, orang nak tafsirkan yang tepat kan. Hari tu ada Ustaz Nordrus. Dia dalam dia punya kuliah tu panjang juga lah. Bahagian ujung sekali tu. Bagus dia. Ada orang tanya dah lah khusyuk ni. Dia kata dia dari segi bahasa lah kan. Kata khusyuk ni mana huduk. Mana khusyuk ni mana dia merendah diri. Bila dalam solat, bila kita dapat merendahkan diri tu, itu dah termasuk lah dalam tarikh khusyuk. Jadi kalau dalam solat kita pun berangan kan. Nak kata tunduk diri mana berangan kan. Itu satu kena buang berangan lah. Dalam solat ni tak ada berangan lah. Kita bila kita baca ayat Quran, surah Fatihah kita sedar. Dan itu sebab dia sebelum bolehnya kita faham kan
apa yang kita baca, kita faham mana hakikat surah Fatihah tu, kita berdialog dengan Tuhan kan, kita munajat nama kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin kan. Sekali puji bagi Engkau ya Allah kan. Engkau yang Rahman dan Rahim, Engkau yang pemurah, Engkau yang mengasihani. Malik yang beri, Engkau lah raja pada hari kemudian. Ia akan na'budu, Engkau akan, pada Engkau aku sembah, pada Engkau aku mohon pertolongan ni. Tunjukkan aku jalan lurus kan. Jadi macam kita dua orang kan, macam ada ya, kita berdialog tu. Ada dapat rasa feeling lah, ada pusing berdialog tu kan. Bila macam nak berangan kan, memang tukang kacau tu banyak lah. Bila dia nak lari tu, kita tarik balik kan. Itu lah. Jadi khusyuk tu, perkataan khusyuk tu maknanya dia merendah diri. Kita bila takbir Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar kan. Mana Allah kita kecil lah, kita tak ada nobody lah. Tu kalau sampai ke satu hakikat dalam sufi tu, maknanya yang kalau kita berdiri dalam solat tu, Allah yang mendirikan kita. Itu yang dulu saya cakap bila kamat kan, kat qomati solah kan. Jawab tu akum Allah. Allah mendirikannya. Ada selagi ada langit dan bumi tu Allah mendirikan. Maknanya Allah mendirikan melalui makhluk dia lah. Kan? Dia hakikat yang menggerakkan segala kita punya gerak tu, Allah Ta'ala yang menggerakkan kita. Jadi di segi hakikat Allah lah yang salat. Kan kalau dengar satu patah ya, macam mana pula ni kan? Tak pernah di sebalik itu, sebab kita kuasa kita, tangan kita bangun rokok sujud semua Allah yang gerakkan. Allah beri kita kuasa kan, itu daripada la haula wala, zikir tinggi tu la haula wala la haula wala billah azim kan. Kalau selapis dia lah apa ni lemah, tak ada upaya kan. Tapi itu zikir tinggi, ada sufi punya zikir. Bila sampai makam la haula wala tu, masa tu dia bukan lemah, jadi kuat sebenarnya. Okey. Jadi itulah kita ambil pengajaran macam mana Abi Hurairah kan mengamalkan tahlil dalam kehidupan dia. Dan dia Abu Hurairah ni dia itulah dia meriwayat hadis yang paling banyak hadis. Dan kita patutlah kan kita banyak mengkaji apa ni kisah-kisah sahabat kan, ambil tiba. Okey. Lepas tu dalam itu ada tak ada saya. Ya. Perkataan wirid. Perkataan wirid dengan warid kan. Alung mungkin dia biasa dah apalah, selalu dengar kan, orang lain mungkin tak selalu dengar kan. Mana wirid ni benda yang, perkataan wirid ni benda yang kita amalkan berterusan lah. Tiap lepas solat misalnya kita baca qul Allah misalnya kan, atau 3 kul kan, atau kita tahlil. Itu hari-hari lah kan. Itulah nama wirid. Dalam bentuk berzikir ke kan, subhanallah kan. Ataupun dalam bentuk semayang duha ke kan. Ataupun apa ni, kalau perbuatan, kalau berkebun macam hari-hari kan, itu wirid. Wirid ni benda yang selalu buat dan berkekalan kan. Dan lepas tu dia punya warid, satu lawan ni warid, bila kita dah jadikan zikir tu benda harian. Macam ayah Quran lah, baca Quran kan dah tahun 86 pergi haji kan. Yang campur-campur lah selawat, zikir ke apa ke. Macam selawat tu kalau kita tak mahu banyak, kita buatlah 10 kali ke lepas solat. Dah boleh sikit kita buatlah. Kadang-kadang ayah pakai tasbih kan, subhanallah 33 sambung dengan selawat 33 kali kan. Nak melatih lah. Kalau boleh lagi tambah lagi. Tapi ada orang boleh buat. Makcik Nasibah kat sebenarnya dia boleh buat sehari 5,000 kan. Dia kata dia dapat sedap lah. Dia dapat nikmat ni. Badan rasa sihat, fikiran lapang semua kan. Dia sampai macam tu lah. Itu warid lah tu. Bila warid tu datang dia punya sedap dia kan. Nikmat dia. Satu lagi dia warid ni dalam bentuk nur. Nur ni cahaya lah. Kalau dalam apa tu dia panggil Nur Muhammad lah kan. Mana pancaran kita tu dia akan datang dalam kita tu dekat muka orang. Kalau orang yang pandai dia pandang pun dia tahu lah. Dia benda yang Nur Muhammad ni bila pandang kita suka tengok dia. Suka, lapang fikiran kan. Sayang dia tu lah. Jadi kalau orang jadi guru-guru sufi yang besar-besar tu, kalau tengok muka tu macam-macam ada lah.
Kadang-kadang kita takut tengok dia, gerun tengok dia. Kadang-kadang kita sayang tengok dia. Macam itulah kan. Dia bilang ni. Agak ni tak hidup. Betul kan isu hidup ni. Hidup apa ya? Hidup je. Oh, ayam punya plug Razi tu kan. Yang saya cakap tadi yang Abu Hurairah tu. Dalam ni dia berkisah juga. Ada kisah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni kita wajib tahulah. Muhammad Al-Fatih ni Khalifah Utsmaniyah yang menawal Konstantinopel kan. Dia yang paling top nama Utsmaniyah lah. Sebelum tu dah dekat 10 kali dah kan daripada zaman Yazid tu kan. Nak cuba tak berjaya kan. Lepas tu sampai yang dia tu dia kisahkan dia dah cubalah kan dekat sebulan tak berjaya kan. Lepas tu satu hari tu dia panggil dia punya ulama penasihat dia. Si Haq Samsudin nama dia. Lepas tu ni dia lepas tu dia punya yang utusan tu bagi tahu kan dia katakan Syekh kata pesan dia tak nak jumpa siapa-siapa. Kan? Lepas tu sultan dia sultan kan. Dia tak puas hati kan. Dia pergi kemah kan. Nampak ni khadam dia kan. Dia kata Syekh pesan kan dia tak nak jumpa siapa-siapa. Dia tak puas hati. Dia ambil pisau dia toreh dia punya kemah tu. Tengok dekat dalam tu. Tengok dia Syekh tengah bersujud. Dia tak ada kacau kan. Dia tunggu lama lah. Rupanya Syekh dia bersujud tu dengan berzikir dan sambil menangis-nangis kan. Dah sampai dah cukup masa tu dia dalam solat ni macam solat hajat ke balik macam tu lah kan. Atau kalau ikut Ustaz itu macam solat istikharah lah. Isyarah ni kita masyhur bila orang nak pilih jodoh, nak kahwin ke, nak buat keputusan besar-besar kan. Ni sama juga ni. Dia sebab menangis sujud. Bila dah bangun tu bagi salam baru dia sultan datang kan. Baru berdialog lah. Dia katakan apa kan dia menunggulah petunjuklah arahan kan. Kalau secara sebenarnya kita baca takdir kan. Kita takdir, kita duduk kat dunia takdir dah ada lah tu, dah tahu ajal ke apa rezeki ke hidup mati apa semua dah ada lah. Tinggal Tuhan tutup lah rahsia lah. Jadi cara orang Islam ni dia special orang Islam ni. Boleh tinjau takdir tu kan. Agama lain tak ada rasanya. Jadi dia solat secara kan. Secara tu dapatlah petunjuk tu sikit-sikit lah. Kalau wali besar macam Ibn Arabi baca kan sampai ujung usia dia kan. Mana dia pergi semua dia dah tahu semua. Dia jumpa orang siapa orang jumpa semua dia dah jumpa dulu. Tu mak besar lah. Kecil-kecil ni dapat macam tu syarah kan betul kan. Yes no macam tu jadilah kan. Jadi pengalaman ni Al-Fatih ni bila dah Syekh Samsudin ni dah bangun berdialog tu. Dia kata masa dah sampai sekarang dah. Rupa kemah dia buat tu sebelah tu makam Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau siapa pergi Turki, ayah pergilah 2 kali kan. Singgah pergi Masjid Al-Ayyub Al-Ansari kan. Situ lah tempatnya. Mana dia kemah dia buat sebelah tu, mana dia bercakap dengan Syekh Ayyub Al-Ansari. Dia kata ni lah masa dia. Dia punya zikir apa yang dia masa dia sujud dia baca tu, itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah subuh kudus dalam benar warbul makdaruh. Itu dia punya apalah. Tak silap saya lah. Atau la ilaha illallah apa ni subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Itu semua zikir-zikir besar tu. Subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Kalau kita berjogging kalau itu panjang kan, jadikan yang mula-mula tu. Subhanallahil azim kan. Kaki kita melangkah lah. Satu langkah subhanallahil azim. Dia badan kita jadi bertambah sihat lagi lah. Ayah pun kadang-kadang sesekali buat kita buat kan, tapi kita share lah, fungsi lah kan. Tapi benda tu ni sebab Habib Samad pun ada sebut benda yang sama lah kan. Kalau tengok filem Wali Songo, bila dia pergi berperang ramai-ramai kan, tu zikir kan. Subhanallahil azim, subhanallah. Kadang-kadang itu kentak lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallahil azim. Bunyi sedap kan, subhanallahil azim. Kalau panjang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir utama lah.
Dalam Ustaz Razi tu dia ceritalah kisah Adam dijadikan dulu. Aku jadikan Adam sebagai khalifah. Lepas tu malaikat kan dalam surah Baqarah lah, cari dalam surah Baqarah. Malaikat katakan kenapa nak jadikan ni kan dia punya khalifah manusia kat bumi ni. Kan mereka nanti akan merosakkan bumi ni. Kami yang sentiasa memuji nahnu nusabihu kan. Nusabihu tu tasbih lah. Wa nuqaddisu, benar mensucikan engkau. Kami yang sentiasa terus menerus lah bertasbih dengan mensucikan engkau. Kan? Itulah zikir malaikat. Malaikat tu dia sentiasa bertasbih lah, subhanallah ke, subhanallah azim ke, subhanallah ala ke, kan? Itu dia pecah-pecah tu tasbih lah. Dan satu yang wa nuqaddisu tu mensucikan. Itu zikir subuh kudusna berabul makat waruh kan dalam tarawih kan. Itulah dia punya sejarah dia. Mana rupanya dan yang tasbih tu kalau ikut uraian-uraian lain kita tafsir, dia punya semua makhluk yang hidup yang menyawa semua bertasbih. Burung kan. Kalau dia tak bertasbih dia mati. Bila bertasbih tu jadi kita tak dengar lah. Kalau sense yang keenam kita tajam kan, kita boleh dengar lah, boleh nampak lah kan. Tuhan buka hijab. Selalu yang dapat peluang benda macam ni ahli seni lah. Ahli seni dia tajam dia punya tu pancendera tu, alat pengesan dia. Itu yang kalau itulah bunyi-bunyi burung, bunyi binatang, bunyi apa tu ada boleh tafsir. Ada yang bunyi Allahu Akbar, ada bunyi Allah kan. Ada bunyi subhanallah. Dia ada masing-masing lah. Dulu Habib Ahmad ada lah yang senang ingat dia punya ombak yang senang lah. Ya, apa? Allahu. Betul tak kan? Dia tinggi tu. Allah, dia balik Allahu. Tu sebenarnya zikir tarikat tu. Dia Habib Ahmad dia kata zikir kita ada 4 zikir syariat, zikir tarikat, zikir hakikat, zikir makrifat. Semua kat diri kita semua ni. Dia syarikat tu yang kita baca macam Abu Hurairah tu. La ilaha illallah, keluar pada mulut lah. Satu lagi zikir tarikat dia tak keluar pada mulut. Dia keluar pada hidung dia napas kita lah. Napas kita punya Allahu. Kan itu kalau baca buka apa ni video tentang zikir napas nama tu. Itu ada napas. Tarik napas tu kan. Kan. Dalam COVID ni ada yang ada rajah tu. Bila tahan napas berapa lama tahan kan. Kalau ni dapat ni rendah, ini medium, ni maksimum. Terbaik lah punya kan. Berapa second kita tahan napas tu. Itu dia ambil pesapah dia daripada zikir napas tu. Jadi itu. Jadi kalau kita rajin buat napas tu secara tak langsung kita punya maknanya kesihatan kita ni lah. Tarik kan. Allah tu perlahan Allah. Jadi dia nak kan rasalah sarap-sarap kita, darah ke dia berzikir tu. Semua seluruh anggota kita berzikir kan. Itulah hakikat. Kalau dia berhenti berzikir matilah macam binatang lah, burung-burung tu dia tak boleh terbang lah. Kita pun kalau kita berhenti bernafas, jalan. Itulah penting zikir nafas. Kalau orang ada setengah lain sufi panggil zikir solat daim mana kan. Itulah berterusan. Nafas kita tak putus. Itulah tarikat. Tarikat ni di Melayu kan mana jalan nafas kita tu. Banyak rasa kan. Kalau dalam kita tasawuf ni kata ada nafas, ampas, nupus, tanapus kan. Kalau orang mendalam ilmu tu tak tahulah kalau bawa ke dunia tu boleh masuk dalam laut, duduk setengah jam bawah laut tu. Saya tak tahu tu kita menuntut ilmu kan tu kan, tapi itulah jalan dia. Mana mengkaji ilmu nafas tu dia buka jalan-jalan macam-macam benda. Dia boleh jadi macam ikan dalam bawah tu. Dulu musim kat Jepun kat Terengganu ada kisah baca-baca dalam surah lama tu. Orang apa kan Jepun ni dia nak tangkap orang lah kan, macam ketua pengulu apa ke. Pengulu ni nampak Jepun ni dia tengah kandar tebu kan. Nampak Jepun bawa senapang nak tangkap ni. Dia terjun dalam sungai. Terjun
terjun sungai tu tak bangun-bangun. Dia pun tunggu kat setengah jam tak keluar. Yang keluar dia ampas tebu. Dia makan tebu dalam sungai tu. Itulah jenis dia kan. Mana benda tu macam apa kan, susah nak terima tapi wujud benda tu. Allah berkuasa. Kita. Jadi benda dia, ada orang boleh menapah duduk relax kan. Itu yang cerita tu lah. Ada lama pedak lah pun balik pergi ada kan. Apa kena peli kan, sampah tebu tu naik. Dekat Melaka pun lebih sama ada cerita, ada satu orang ni macam memang Indonesia dia panggil istilah preman lah kan. Preman ni something ni geng lah. Memang buruan polis lah. Bila nampak polis kejar tu, dia masuk dalam laut. Dia jalan, lalu hilang. Lama jauh dekat 1 kilometer dia keluar tempat lain. Berjalan dalam tu. Mana dia, tu yang Habib sama cerita lah. Dia kenal orang, dia kan, dia cerita kan. Ada kan, benda yang. Jadi keboleh-keboleh yang luar biasa ni, apalah, kalau wali tu dia panggil keramat lah kan. Kalau orang biasa ni, maunah. Ada satu lagi panggil sihir kan. Jadi itulah. Jadi okey, tadi jadi malaikat punya tasbih tu kan. Apa ni subhanallah tu dengan apa ni subuhun kudus rabbana wa malak taruh kan. Okey. Ni ambil daripada tadi kisah-kisah dalam Razi menceramah tu, isi-isi dia kan. Zikir apa ni wirid dapat warid kan. Kita berwirid sampai kita dapat warid kan. Lepas tu zikir malaikat tadi tu. Lepas tu yang Syekh Syamsuddin tadi tu. Mana dia kata inilah masa kita apa kan. Tu dia pun sama dia perang. Masa tu itulah. Dapat dia tawan. Dan Rasulullah dah ramal kan. Mana kota Konstantinopel ni hanya dapat ditawan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Ni'mal jaish, ni'mal amir kan, bukan ayat kan. Sebaik-baik. Jadi Al-Fatih lah sebaik-baik apa panglima ke pemimpin ke dan tentera tu lah. Tentera tu dipilih tentera yang barisan depan tu. Semua orang yang tak nak tinggal solat, tak pernah tinggal solat Jumaat, bangun malam kan. Tu jenis tentera tu. Kalau zaman sekarang tentera dikira kuat kan, makan cukup macam-macam kan, tidur cukup. Zaman tu lain. Dan punya Al-Fatih ni dia tak macam orang sekarang, dia pakai serban pakaiannya. Dia pakai serban. Sampai satu peringkat tahun 1800 lebih baru Khalifah Utsmaniyah dia terikut dengan cara barat yang baru pakai macam ala jenderal ke apa benda kan. Sama dia macam ni pejuang-pejuang apa ni di Nusantara kan. Mana macam di Ponorogo kan. Dia serban pakai. Sultan yang Aceh punya kan. Jadi dia ada ikut sunnah lah kan. Dan dalam satu apa ni Tengku Zulkarnain dah meninggal kena COVID kan. Dia cerita kan. Dia masuk tabligh, dia orang tabligh lah. Lepas tu dia maintain lah pakaian tu. Dia jadi pensyarah universiti. Dia pakai serban juga kan. Serban dengan jubah kan. Sampai kena panggil lah macam nak ambil tindak tertib nak paksa lah kan. Dia dialog lah. Pasal pakaian kebangsaan kan. Dia kata awak kena pakai pakaian kebangsaan. Dia kata kan, tengok gambar kat dinding tu. Tu siapa tu? Dia pun negara. Itu tokoh kebangsaan kan. Maknanya hero Indonesia lah. Indonesia ni dia ada senarai pahlawan negara kan. Terdiam lah orang kan. Jadi terus je lah pakai serban kan. Okey tu dia. Jadi bila si Sambil join perang, itu dapat dia kekalkan. Dan apa ni Hagia Sophia nama dia. Itu gereja yang paling besar lah kat Konstantinopel kan. Dia jadikan masjid. Tapi bukan gambar-gambarnya tu lah. Ada lah macam ada perjanjian, ada bayar pampasan sikit kan. Itu kan nama masjid. Lepas di sebelah tu masjid biru. Kalau saya pergi sana, saya 2 kali pergi Turki kan. Masjid tu facing lah. Masjid ni beradab masjid sana. Sama-sama hebat, dua-dua hebat lah. Kalau pergi Turki, wajib pergi lah. Kan tempat utama lah. Okay. Sekarang ni masa Kemal Atatürk dia berkuasa, dia reverse balik semula kan. Ditukar sistem Islam tu, dia jadikan sistem sekular. Lepas tu azan tak boleh bahasa Arab, azan bahasa Turki. Lepas tu Hagia Sophia tu dia jadikan museum.
Masa yang pergi tu 2 kali tu masih dalam museum tengah dalam bersuai ada pun kan. Tu kan dia dah jadi masjid pula. Urdugan jadikan masjid. Apalah itu di antara itulah sejarah dah. Jadi pasal zikir penting zikir kan. Jadi berdirikan solat kerana ingat. Sebab banyak orang solat berangan, termasuk kita lah. Kan kita mengaku lah kita memang lemah kan, bukan. Kalau kita rasa sempurna tu something wrong. Kan. Masuk dalam riak ke takabur ke ujub ke sum'ah kan. Itu semua musuh-musuh. Macam kuman atau vaksin apa ni atau dia panggil macam bakteria COVID ni lah. Dia merosakkan iman kita. Jadi kita sentiasa tu dalam solat tu khusyuk tu mana merendahkan diri kita, rasa kita rendah lah, rasa kita hina lah. Ingat sejarah kita ni lemah, dhaif dan hina. Berlahir kat dunia tenaga tak terdaya, nak bangun tak terdaya, nama pun tak ada, pakaian pun tak ada kan. Tu lemah tak ada tu. Bila kita sedar diri, barulah kita membesarkan Allah Taala. Itulah syukur tu. Dan semangat solat bawa lah keluar dalam hidup seharian kita kan. Kita sedarlah kita siapa Tuhan siapa kan. Jadi jangan lumpur makhluk Tuhan. Orang lain kita jangan sombong kan. Dan nak cari pemimpin macam sekarang lah kita sibuk mencari pemimpin kan. Kerana nak cari pemimpin yang ikhlas tu susah kan. Mudah-mudahan Ismail Sabri dia antara orang yang baik lah kan. Tengok cara tu adalah dia tak pernah pula nampak dia satu yang dia macam tak kegemaran memaki-maki Amun boleh-boleh tu tak ada kan. Itu dia antara orang yang bagus kan. Kalau yang apa dia suka menghina mengendang-endangkan orang, dia saja yang terbaik kan. Kalau nak cik pimpin ada apa ni Tengku Ibrahim Tuan Man timbalan PAS pagi tadi sempat dengar sikit lah, dia ada ceramah yang terbaru baru sehari 2 kan. Pasal sibuk nak cari kabinet kan, siapa jadi menteri kabinet kan, dia buat tajuk. Mana ciri-ciri tu jangan cari orang terlampau nak sangat jawatan tu jangan bagi. Nak jawatan tu ada tak kena. Dia bagi kisah Abu Zar kan. Zaman Nabi tu ada satu jawatan lah macam ni ada kekosongan lah nak isi lah. Abu Zar dia menawarkan jawatan dia. Ya Rasulullah bagi saya lah jawatan tu. Dia kata anta dhaif kan. Awak lemah wahai Abu Zar kan. Maknanya jawatan tu memerlukan orang yang kuat kan. Qawiyun masalah dalam Quran ada. Qawiyun aminun kan. Bila nak lantik Talut nak lawan musuh-musuh Bani Israel. Jalut nama dia kan. Dia Talut tu dalam Quran dia ada dialog dah. Dia katakan kenapa lantik dia apa ada, dia pun ada harta dia pun bukan kuat kan. Kami banyak harta kan. Tapi dalam dialog tu Qawiyun amin. Jadi sekarang pun lantik pemimpin Qawiyun amin. Qawi itu kuat bukan kuat badannya, mana kuat ilmu dia kuat kan. Iman dia kuat, personality atau bahasa sekarang integrity kan, tu kuat. Amin tu amanah. Kalau rasuah lah, orang getak-getak takut lah kan. Itu tak layak lah. Jadi tak cari tu. Pada cari kabinet pun mungkin mudah-mudahan dia dalam satu tim kan. Pandangan Tuan Ibrahim tu mungkin akan diambil kira lah. Jadi yang lobby biaya sangat tu dan kita contoh macam kita yang teringin nak jadi PM tu kan siang malam kan, tapi tak dapat juga kan. Itu bahaya kalau dapat. Dia kalau keselamatan macam ada agenda. Kadang ada agenda grand design luar negeri punya agenda kan. Dia suka bagi naik tu. Jadi senang dia bila dia naik nanti dia pasang kabel pun kan. Dia nak masuk benda-benda negatif dekat negara kita kan. Itu semua kisah tu semua dalam yang bidu tadi lah. Tadi tak sudah sebut sikit lah tadi zikir syariat kan. Zikir tarikat dah sudah yang nafas tu. Lepas tu zikir hakikat. Hakikat ni perkataan hakikat ni hati. Kan dulu Habib Samad kata hakikat tu duduk kat sini. Hakiki kat sini kata. Sini hakikat, sini hakiki. Sini akal, sini akli. Kan nak faham tu. Sebab dia dalam dalam hadis Nabi tu ada seketul daging kan. Apabila baik daging tu baiklah semua kita. Ala wahyal kalbu itulah kalbu atau hati. Jadi itu satu berbeza pendapat. Ada hati tu kat sini.
Ada hati tu kat sini. Sebab sini pun seketul daging kan, buka otak dia, ada gambar otak kan dalam kita belajar anatomi kan. Memang seketul. Maknanya kalau otak ni baik, dia baik ya semua. Dalam sini dia panggil hati. Perkataan hati tu Arab dengan Melayu dah tunggal langgang je dia tu. Mana kalbu. Kalbu ni yang mana jantung ke apa ke kan. Jadi yang masyhur yang kalau dalam Abdul Qadir Mandeli kan. Penenang bagi hati apa tajuk tu. Kitab-kitab itu. Dia pandai yang maksud jantung sebenarnya. Tapi perkataan kalbu. Rupa dalam tu ada liver satu lagi dalam jantung tu kan. Atau sebenarnya ayam tu ada yang hitam kan tu hati kan. Yang jantung yang seketul macam jantung pisang tu. Yang tu hati. Yang perkataan hati tu. Dalam tu lah bersih. Kalau orang belajar tarikat Naqsyabandi tu ada tujuh ruang. Tujuh ruang tu dalam jantung tu. Macam bilik lah, bilik 1, bilik 2. Bilik ni kira 10,000 kali. Masuk bilik kedua 10,000 kali. Nak cuci, nak bagi bersih benda tu. Itu pakar jantung, pakar kalbu lah. Itu guru mursyid lah kan. Kalau kita tak ada mursyid, tak ada pun, ganti dengan selawat je lah. Kan? Dan wirid yang Rasulullah kan. Dia panggil apa tu, macam yang Ikhwan Muslimin ada zikir tu. Zikir yang muktabar kan, ada dalil-dalil kan. Baca zikir tu subhanallah 33 semua tu kan, tu semua dah apa kan. Tapi kalau betul nak dia punya impak dia kuat, tu yang panggil istilah bersanad tu kan. Bersanad tu dia punya dapat bila macam macam ada talian lah. Zikir tadi tu sebenarnya jadi panjang ni. Bila kita ambil sini kan, Allahumma salli ala sayyidina tu sambung sampai kat Rasulullah kan. Jadi dia punya apalah aura tu lah kan. Dia nak terang pun susah lah kalau siapa rajin dengan Razi tu dia sebab dia masuk alam dia semua dia merasa semua kan. Dia pengalaman dia menarik lah. Setakat ni kalau macam terbaik lah, senang kita faham lah. Dan adab dia baca kitab ni, kalau dia buka kitab apa ni Ibn Arabi contoh kan, dia baca kitab tu dia Fatihahkan dulu. Yang dia hadiah pada Rasulullah, pada Ibn Arabi, dengan siapa-siapa yang ada kait dengan ya, dalam menyebarkan kitab-kitab tu Fatihahkan. Jadi itu buka jalan lah, current lah, on switch lah kan. Jadi ya, kita boleh amal lah. Kita hadiahkan amalan Fatihah tu maknanya membuka, perkataan Fatihah tu membuka switch lah kan, menghidupkan jalan lah. Sebab dalam Fatihah tu ada bismillah tu permulaan segala sesuatu kan, dengan rahman sifat rahim Tuhan besar punya tu. Bahasa panjang juga saya cakap kan. Ini ketika ni sifat 20 ni lepas lapang Syahid baca balik kan. Yang bila besar-besar tu kan takut tengok kan. Jadi boleh baca sambil baring-baring nak tidur 10 minit buka. Ulang kaji bila sifat 20, sifat Nabi, sifat apa. Kitab 104 kitab kan. Kadang boleh lupa kan. Mak apa jawab lah tempat mana datang Nabi mana yang 4 dah lah, Taurat, Injil, Al-Quran kan, tu Rasul kan yang 100 tu. 100 tu rupanya yang 60 tu dekat Nabi Syis. Ni kita kongsi lah, lupa ingat balik. Nabi Syis 60. Lepas Nabi Ibrahim 40. 30 Nabi Ibrahim, 10 Nabi Musa. Dia panggil suhu pun nama dia. Jadi cuma 3 tu 60 campur 30 campur 10 100. Campur 3 dia 104 kitab. Kitab tu konten isi kitab tu terkandung dalam Quran. Dan Quran tu terimpun dalam surah Al-Fatihah. Kan? Surah Al-Fatihah semua. Buka tajuk apalah kan. Tajuk ni sahabat hari kiamat semua boleh dikaitkan dengan surah Al-Fatihah. Boleh test lah. Kita baca habis satu surah Ali Imran kan, apa cerita surah Imran tu. Then kita conclude kan, ringkaskan dia akan dia ada fit, dia boleh fit dalam surah Fatihah tu. Tu hebat surah Fatihah tu. Dia Nabi lain tak ada tu, Nabi Muhammad yang diturunkan. Diturunkan pun bukan sekali, 2 kali dia yang masyhur lah.
Sekali Mekah, sekali Madinah. Hebat surah Fatihah tu. Sampai kita baca Fatihah tu, sampai kita rasa dia punya sedap tu lah. Rasa. Dan ada orang beramal kan, ada 40 kali baca Fatihah semua tu. Kalau dulu Habib Samad kata, kalau orang yang tu yang boleh, dia ada orang offer dia lah, kan, orang Pakistan tu. Dia boleh bedah pakai jari sini lah, bedah lepas tu dah. Dia pulih kembali semula kan. Memang ada ilmu tu punya. Tapi dia tak ambil tahu kan. Memang orang offer. Orang saya ni memang suka bagi ilmu. Kalau boleh ilmu sihir, ilmu tu kan, bagi supaya orang Habib ni sesat kan. Lari pada tujuan kan. Tapi dalam Habib Samad insya-Allah lah tak ada lah benda tu. Jadi itu dunia punya menuntut ilmu ni, berzikir pun jangan tujuan dunia, tujuan ke Allah aja tujuan ni. Kalau orang belajar berzikir-zikir banyak nak jadi wali kan, nanti dah tak kena lah. Dia ada bertujuan nak jadi kebal, jadi keramat, jadi popularis kan. Itu semua nombor 2 lah. Kalau baca dalam hikam banyak kisah-kisah tu. Sebab dia dalam agama ni dia manusia 3 peringkat. Mubtadi, peringkat permulaan. Lepas tu mutawasid, tu tengah-tengah. Lepas tu makam apa ni yang tinggi, muntaha atau muntahi, yang tinggi kan. Kitab pun lain-lain lah. Kitab yang tinggi tu kitab hikam, kitab Insan Kamil, Abdul Karim Al-Jili, Ibn Arabi. Tu akan diperdebat satu masa lah. Ada puak yang tu dia katakan ni sesat, ajaran sesat, dan dibakar kitab macam Hamzah Pansuri kan. Buka internet ni, dia dekat nak cari Muhammadin Wali kan. Sebab hikam tu dia syarah hikam lah 2 jilid, paling bagus lah setakat ni yang tahu. Dia ada banyak ni. Dr. Zulkifli ada 2 jilid dia dengan. Dia baca Muhammad tu, Alung baca pun dia sama je. Dia pendapat sama juga. Jadi hebat lah kan dia punya. Mesti dia paling ikhlas lah dia marang tu. Bukan dia pun tak wali besar, wali kecil, bukan, dia masuk dalam gulungan tu lah. Buka Muhammad Wali ada tajuk baru-baru lagi. Orang tu pakai nama Amran Wali pun nama dia. Dia ada silsilah dia. Berlaku kitab bakar ni. Mana dia ni apa ni, ada satu puak yang dia kata ajaran ni tak ada apa ni, bid'ah lah, macam-macam lah. Ni perkataan bid'ah ni paling hebat dia yang pelupur dia Wahabi lah. Muhammad Abdul Wahab memang kan, yang mengasar apa ni Arab Saudi tu. Dia lepas tu dia panjang-panjang lah, termasuk kat Malaysia ni. Itu yang macam gitu. Saya pertama tu anak ada tanya tu yang apa, Tuhan di langit, aras apa semua tu kan. Benda macam tu lah. Yang aras tu atas ke, atas dah bertempat kan, Allah tak bertempat. Itu guna sifat 20 tu. Kita masak kan, tahu kita fit kat mana letak kan. Jadi tak rosak akidah kan. Sifat 20 tu semua ada dalil Al-Quran, ada dalil Quran, dalil akal kan. Jadi dinding lah nak bentik akidah. So orang Wahabi ni dia katakan ni bid'ah. Mana Nabi tak ajar sifat 20 ni. Memang Nabi tak ada, kita tauhid, ilmu tauhid tak ada susun lagi. Dia kata tauhid 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' sifat kan. Nabi buat macam tu kan. Dia boleh kontrol hujah balik semula lah. Jadi tujuan benda ulama susun tu sebab zaman tu Islam dah berkembang. Zaman Nabi dia ke Mekah Madinah je, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah dah sampai ke Rusia. Dah sampai ke Eropah kan. Sampai ke Greek. Dia orang dah ada pegangan falsafah Greek. Plato, Aristotle semua tu. So bila buka tajuk agama tahan, dia pun buka dia punya bahagian dia lah. Macam ni tuan kan. Jadi kita kena counter hujah. Jadi hujah kena balas dengan hujah. Tak mahu dia bila hujah buat perang padang kan. Dia siapa nak masuk Islam kan. Itulah sabar dia kenapa ilmu tauhid disusun. Kan? Lepas tu amalan bangun malam lah. Kalau saya bangun malam tu, kalau boleh jangan lupa doa nur. Ini penutup lah. Pasal cantik sangat. Alung dah rasa dah cantik dah. Dia rasa sedap dah dapat pakai lah kan. Bangun malam tu ada 2 rakaat lepas kita baca. Ni lah. Allah malakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Dulu Nek Aziz ada cerita lepas solat dia baca doa ni. Dengar memang sedap lah, tapi tak tahu mana ujung mangkal kan. Bila jumpa ni,
Sebab ayam masa muda tak ada ni, dah akan kendiam bila jumpa ni rasa sedap. Rasa kita macam makna tu kena dengan kita dengan dapat nak menghayat kita amal lah kan. Memang betul-betul sedap lah. Allah melakal hamdu anta qaimus samawati wal ard wa man fihin. Terangkat satu lah. Ya Allah, engkau lah yang segala pujian bagi engkau. Engkau lah yang mendirikan langit, bumi dan antara keduanya. Nombor satu. Itu hamdu yang pertama lah. Ni pernah buat. Bila sebut tajuk ni, dia buka surah Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin kan. Nampak tu cakap apa benda tu. Bila pusing balik, bawa rujuk kat Fatihah. Baru kita rasa sedap Fatihah tu. Okey, itu yang hamdu pertama. Hamdu kedua lah. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihin. Saya ambil ni, tapi kat sini ada terjemahan Melayu kan, tapi saya ambil direct tahu bahasa tu kan. Sekali puji-puji engkau, anta nur, engkau lah cahaya di langit dan bumi, nur di langit dan bumi dan antara keduanya. Dua. Okey, dah dua hamdu lah. Nombor tiga pula, walakal hamdu antal haq. Dia buat dua ya, ada satu lagi ayat 3 tu, mulkus samawati wal ardi. Dalam dia dua. Walakal hamdu antal haq, bagi engkau sekali pujian antal haq kan, engkau lah yang hak, wa wa'duka hakun walika uka hakun maka luka hakun wal jannatu hakun wan naru hakun wan nabiyyun hakun wa muhammadun haq wasatu haq. Allah malaka aslamtu bika amantu alaika tawakkaltu alaika anabtu wa bika asamtu alaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim antal la ilaha anta la ilaha illa anta la nazim. Banyak. Jadi semua cantik-cantik mana tu? Ambil sikit dari tu. Allah malaka aslam tu kan. Pada engkau lah aku menjerah diriku, wa bika amantu, pada engkau lah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, pada engkau lah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, pada engkau lah aku kembali, wa bika hasamtu, dengan engkau lah aku berdialog berhujah, wa ilaika hakamtu, daripada engkau lah aku berhukum. Fa'fili, ampunkan dosaku yang dulu dan kemudian yang nyata, yang tak nyata, engkau lebih mengetahui. Cantik benar kan? Itu ada sambung ni. Allah maj'al fi qulubina nuran, jadikan pada hati aku nur, pada basari nur, wa fi asma, mana mata kita nur, pada telinga nur, pada dalam kubur aku nur, depan aku nur, halpina, di belakang aku nur, atas aku nur, lagi di kanan aku nur, di kiri aku nur, pada kulit, pada bulu-bulu dalam badan aku nur, di basarinan kulit aku nur, lahmina daging aku nur, bapi dam darah aku nur, fi mukhina dalam otak aku nur, wapi izamina pada tulang-tulang nur, wa azim Allah ma'azim lana nur, ya Allah membesarkan nur, wa tina nuran, berikan aku nur, wa jalla nuro, penutupnya Allah nur kulumna binur hidayah, ya Allah cahayakanlah hati kami dengan nur hidayah, sebagaimana engkau memberi cahaya kepada bumi dengan cahaya matahari kekal abadan kekal birahmatika arhamar rahimin. Cantik mana kan? Jadi makna dia besar dia punya tema dalam tu besar lah. Jadi maknanya itulah rasa tajuk tu kan. Kalau baca saja semayang assalamualaikum kita cabut tak dapat lah kan, sambung dengan zikir tu. Mana kita sebenarnya hakikat dia dalam gelap tu kita hendakkan cahaya hidayah tu. Itu yang nak kata kalau orang ulama ni muka dia cantik, berseri, ceria, sihat badan kan. Ni apalah aura dia kan, orang Islam ni ada aura dia. Jadi kalau kita amal tu insya-Allah lah kan, kita akan rasa rugi sangatlah kalau tertinggal satu malam kan. Nak rasa tu sebab rasa sedap. Sama Abu Hurairah sehari 12,000 zikir la ilaha illallah kan. Kita fikir macam lemah kita fikir kan, tapi sebab dia sedap kan. Bila sedap tu nak buat macam mana kan, dia sedap kan. Sedap ni, nak dapat sedap ni dia daripada zikir yang saya cakap tadi, syariat terdekat, hakikat melipat kan. Syariat dah sudah terdekat, hakikat tu zikir hati. Zikir jantung lah, senang faham lah. Jantung tu dia berbunyi kan. Allah. Ada dengar tak? Kalau nak dengar kan, masa baring nak tidur kan, kita baring tu kita tahan nafas, tutup nafas, tak nafas lah. Tapi dia bunyi tu. Allah. Kalau itu nadi kan. Nadi itu kat sini kan. Pegang ni kan dia kan ketuk kan. Allah tu. Allah kat sini kan.
Allah. Ayah pergi ke London ada universiti Museum London. Dulu ada tu dia dipamerkan rakaman baby dalam kandungan. Booster lah, dia kuat suara lah. Betul-betul punya kuat. Allah kan. Termendung, terbegun kita dengar. Suara dia booster kuat kan. Memang Allah punya lah. Lepas tu pergi London sekali lagi. Pergi Museum London nak dengar sekali lagi. Tak ada lah. Tak ada lagi lah. Itu ada mana dalil kan. Maknanya dalam badan kita ni, itu hakikat lah. Ikut Habib lah. Tak ada dalam kitab, tak ada yang dengar pada mulut Habib lah. Dan kita rasa macam musabah lah. Itu di mana yang tadi tu ni. Napa Allahu. Napa kan. Allahu tu. Kalau dia berhenti, habis. Padam. Yang tu pun itu dalam jantung tu. Yang Allah tu. Kalau berhenti pun padam je. Sebab bila mati, ada dua doktor nak sah mati. Satu mati jantung, satu mati akal. Dua-dua. Jadi ini dengan ini berkait. Kalau tanya sains kata di sini pun ada alat pemancar, ada alat receiver. Sini pun ada. Dua-dua ada alat pemancar, ada alat penerima. Antena tu. Kan? Nak sudah lepas ni zikir marifat. Zikir marifat ni dia tak ada, dia tafakur. Dia ingat cinta. Orang cinta mana sebut-sebut kan dalam hati semua kan. Sampai kita mencintai Allah kan, mencintai Allah, mencintai Rasul kan. Wallahu a'lam. Doa untuk Abi nak salin esok. Mak tu ni Abi nak salin esok hospital ni. Jadi kita doakanlah. Kita doakan mudah-mudahan kita bagi Fatihah dululah. Fatihah tu dalam tu ada doa dalam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Radina billahi rabban bil Islam idan wa nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban bil Islam wa min absar. Rabbi yasir wa la tunsir, Rabbi yasir wa tunsir, Rabbi yasir wa tunsir. Ya Allah, anugerahkanlah berkat, kemudahan, kesenangan kepada kami sekeluarga dan juga kepada Abi yang esok akan pergi ke hospital. Mudah-mudahan permudahan bersalin secara normal lah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahualaikum. Apa sanyak? Apa sanyak? Tak adalah. Hello. Amin. Dipermudahkan Abi bersalin.